Baik, selamat datang ke penyampaian berkenaan garis graf. Mari kita mulakan. Jadi, katakan saya ada persamaan. Biar saya pastikan yang garis ini tidak terlalu tebal. Katakan saya mempunyai persamaan. Kenapa dia tak keluar? Kejap ya. Oh, okey. Y adalah bersamaan dengan 2X tambah 1. Baik, jadi ini memberikan antara X dan Y. Jadi katakan yang X ialah 1, maka Y akan menjadi 2 darab 1 tambah 1 atau 3. Maka untuk setiap X yang kita boleh fikirkan, kita boleh tentukan nilai Y yang sepadan. Jadi mari kita lakukannya. Jika kita kata yang kita letakkan jadual di sini, X dan Y, dan mari kita cuba nombor yang rawak untuk X. Jadi katakan X ialah negatif 1, maka Y akan menjadi 2 darab negatif 1, iaitu negatif 2, tambah 1 ia akan menjadi negatif 1. Jika X ialah sifar, itu adalah mudah, ia akan jadi 2 darab sifar, iaitu sifar tambah 1, iaitu 1. Jika X ialah 1, Y akan menjadi 2 darab 1, iaitu 2, tambah 1, iaitu 3. Jika X ialah 2, okey, saya rasa anda faham ideanya. Jadi, Y akan menjadi 5. Dan kita boleh teruskannya, ya. Dengan jelas terdapat nombor tak terhingga untuk X yang kita boleh pilih dan kita boleh tentukan nilai Y yang sepadan. Jadi anda boleh lihat yang kita ada jadual di sini yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Apa yang kita boleh buat sekarang ialah grafkan titik-titik itu pada paksi koordinat. Baik, mari saya cuba lukiskan ini dengan elok. Jadi saya akan gunakan garis ini. Okey, itu nampak cantik. Okey, biar saya lukiskan sedikit titik koordinat. Jadi katakan yang ini ialah 1, itu 2 dan itu 3. Ini ialah negatif 1, negatif 2 dan negatif 3. Jadi ini ialah paksi X. Jadi kita ada 1, 2, 3. Lihat yang kita boleh teruskannya, ya. Jadi ada 1, negatif 2, negatif 3, dan ini ialah paksi Y. Dan ini akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ya. Dan ini pula akan negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Jadi saya rasa anda faham konsepnya. Maka kita boleh grafkan setiap titik ini, ya. Jadi jika titik X kita ialah negatif 1, Y ialah negatif 1. Jadi X kita bergerak sepanjang paksi X di sini dan kita pergi ke X adalah bersamaan dengan negatif 1. Kemudian kita pergi ke Y bersamaan dengan negatif 1, maka titiknya akan berada di situ. Jadi itu ialah titiknya. Jadi saya akan labelkannya negatif 1, negatif 1. Ini sedikit comot, tapi itu ialah negatif 1, negatif 1. Baik, mari kita buat satu lagi titik yang ini pula. Jadi saya akan gunakan warna yang lain kali ini. Katakan yang kita ada titik sifar, 1, maka X ialah sifar, ya, dan Y ialah 1. Jadi titik itu di situ. Mari kita buat lagi satu. Jadi kita ada titik 1,3. Baik, 1,3, X ialah 1 dan Y ialah 3. Jadi kita ada titik ini di sini dan saya harap itu masuk akal untuk anda, dan kita boleh terus grafkan mereka. Tapi saya rasa anda nampak di sini dan sudah tentu jika saya lukiskan lebih cantik titik-titik ini membentuk satu garisan. Jadi biar saya lukiskan garisan itu, ia akan nampak seperti ini. Okey, biar saya cuba lukiskan sekali lagi. Jadi garis itu akan kelihatan seperti ini. Anda nampak tak?
Sebenarnya garisan itu tak berapa cantik, jadi tak apa. Jadi ia akan menjadi garis yang melalui di sini dan di sini. Jadi saya tak pasti sama ada ini adalah jelas atau tidak. Ya, jadi biar saya bulatkan titik ini sedikit. Anda akan nampak yang garisan akan melalui semua titik ini. Tapi ia juga akan melalui titik 2,5 yang akan berada di atas ini. Untuk apa-apa nilai X yang anda boleh fikir, sungguh pun ianya 10 bilion 380 nilai sepadan Y akan berada di atas garisan ini. Jadi garis merah jambu ini dan ia akan terus bersambung. Ia mewakili setiap gabungan mustahil antara X dan Y yang akan memuaskan persamaan ini. Dan sudah tentu X tidak perlu menjadi nombor bulat atau integer, ya. X boleh juga menjadi pi. Jadi 3.14159 di mana ia akan berada di sekitar sini, dan di mana Y akan menjadi 2 pi tambah 1. Jadi setiap nombor X yang mungkin ada nombor Y yang sepadan. Baik, mari kita lakukan satu lagi contoh. Maka jika saya ada persamaan Y adalah bersamaan dengan negatif 3X tambah 5. Baik, saya akan lukiskannya dengan cepat kali ini. Jadi itu ialah paksi X, ini pula ialah paksi Y. Mari kita letakkan sedikit nilai di sini. X dan Y, katakan X ialah negatif 1, maka Y ialah negatif 1 darab negatif 3 tambah 5, jadi Y ialah 8. Jika X ialah sifar, maka Y ialah 5. Ia nampak mudah bukan? Jika X ialah 1, jadi negatif 3 dari ialah negatif 3, maka Y ialah 2. Jika X ialah 2, negatif 3 darab 2 ialah negatif 6, tambah 5, ya, maka Y ialah 1. Betul tak kiraan saya? Negatif 6. Oh, tidak, negatif 1. Saya dah agak ada sesuatu yang tak kena di situ. Jadi, mari kita grafkan sedikit titik-titik ini. Jadi, apabila X adalah bersamaan dengan negatif 1. Ya, di sini cuma menganggarkannya, ya. Jadi apabila X ialah negatif 1, maka Y ialah negatif 8. Maka titik itu akan berada di sekitar sini, ya. Baik. Tunggu. Saya baru buat satu kesilapan. Apabila X ialah 1, Y ialah positif 8. Dan bukan negatif 8. Y ialah positif 8. Maka Y akan berada di sebelah sini. Jadi apabila X ialah sifar, Y ialah 5. Ya. Jadi ia berada di situ. Jika X ialah 1, maka Y ialah 2. Jadi di situ. Dan jika X ialah 2, maka Y ialah negatif 1. Dan seperti yang anda lihat, saya menganggarkannya. Jadi jika saya ada kertas graf atau jika saya lukiskan carta dengan lebih elok, anda boleh nampaknya dan ia akan nampak kena. Baik, saya rasa garisan itu sudah cukup. Di mana setiap titik yang memuaskan persamaan ini sebenarnya jatuh di atas garisan ini. Dan ada satu perkara menarik di sini, ya, di mana anda boleh lihat yang lereng garis ini mencondong ke bawah, di mana ia pergi dari atas di kiri ke bawah di kanan. Sementara garis yang kita lukis sebelum ini adalah dari bawah di kiri ke atas di kanan. Adakah terdapat apa-apa tentang persamaan ini yang nampak sedikit berbeza dari yang sebelumnya? Saya akan berikan anda sedikit petunjuk. Nombor ini, ya, negatif 3 atau dikatakan perkali untuk X, itu menentukan sama ada lereng dan condong ke bawah atau ke atas, dan ia juga beritahu kecuraman garisan itu, dan itu sebenarnya negatif 3 ialah lerengnya.
Dan saya akan lakukan modul lain tentang lereng, dan nombor ini di sini dipanggil pintasan Y. Mana ia memberitahu anda di mana anda akan bersilang dengan paksi Y. Dan ia nampaknya di sini yang anda bersilang pada paksi sifar, 5. Baik, mari kita lakukan satu lagi contoh. Jadi Y adalah bersamaan dengan 2. Kita telah gunakan 2X. Jadi Y adalah bersamaan dengan 1/2X tambah 2. Baik, mari kita lihat dengan cepat ya. X dan Y. Dan sebenarnya anda cuma perlukan 2 titik untuk satu garis. Jadi anda boleh cuma katakan yang X adalah sifar. Jadi itu adalah mudah. Y ialah 2. Jika X ialah 2, maka Y ialah 3. Jadi sebelum ini apabila kita buat 3 dan 4, itu cuma untuk tunjuk kepada anda. Tapi sebenarnya anda cuma perlukan 2 titik untuk menghasilkan satu garis. Maka sifar, 1, 2, jadi ia di situ, dan kemudian 2,3. Jadinya di situ. Maka garisan itu akan nampak seperti ini. Ya, sekali lagi lereng kita mencondong ke atas, dan itu adalah kerana 1/2 ini adalah nilai positif. Tapi kita tidak bergerak sepantas semasa apabila kita mempunyai Y adalah bersamaan dengan 2X. Ya, Y bersamaan dengan 2X akan nampak seperti ini, ya, di mana ia akan bergerak condong dengan lebih laju. Baik, saya harap saya tidak memeningkan anda. Dan kemudian Y memintas pada titik sifar, 2, iaitu di sini. Jika anda mahu grafkan garisan, ianya adalah mudah. Anda cuma perlu cuba beberapa titik dan anda boleh grafkannya. Dan sekarang dalam modul seterusnya saya akan tunjukkan dengan lebih tentang lereng dan pintasan Y. Malah anda tidak perlu lakukan ini, tapi ini memberikan anda perasaan intuitif yang bagus tentang graf garisan. Okey, jumpa anda nanti.